Oh, tak. Demam. Oh. Dah lagi demam. Demam ni kaca. Bawah ya. Dah tua. Belum lagi. Ada je. Belum lagi tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kekuatan, taufik dan hidayah Allah untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini mendapat keampunan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pergi kepada masih lagi muka surat 16. Pasal muka surat 16 lagi ataupun kita pergi 17 lah nanti sikit. Rasa macam nak habis. 17. Cuba Baik. Kalau bahasa Arab pula kita tengok kepada yang paling bawah sekali tu. Walaqad ruwiya an Salman. Itu bahasa Arab. Melayu kita tengok yang atas. Kita baca Arab dululah supaya lidah kita pagi-pagi ini supaya melazimkan kalimah-kalimah Arab, supaya kita mudah menyebut ayat-ayat Al-Quran. Walaqad ruwiya an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qala innal 'abda idza zahada fid dunya istanara qalbuhu bil hikmati wa ta'awanat a'dha'uhu fil ibadati fahadhi. Baik.
Setelah mana kita dah bincangkan tentang bagaimana zahid itu, bagaimana utamakan akhirat daripada dunia. Ya. Haji Jafri tak ada. Pasal apa? 16, 7. Itulah sebelah tu. Kau baru nak. Atas sekali. Atas sekali. Yang saya tu baca Arab tadi. Ya. Dah. Dan sesungguhnya diriwayat daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni siapa? Kalau kita tengok, dia merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi pandangan bagaimana untuk mempertahankan Madinah daripada serangan pihak-pihak munafik. Maka dia yang memberi pandangan untuk menggali parit. Dia panggil Ghazwatul Khandaq. Khandaq itu parit. Peperangan Khandaq. Salman Al-Farisi antara seseorang. Dia kata bahawasanya hamba itu apabila zahid. Maknanya melebihkan akhirat daripada dunia. Ia di dalam dunia nescaya teranglah hatinya. Allah Subhanahu Wa Taala terang hati ni memberi cahaya lah, memberi nur. Dan hikmah. Hikmah ni makna ilmu yang berguna. Maksud di sini adalah ilmu yang berguna. Bila hati terang, maknanya dia mempunyai ilmu dan dia laksanakan. Dia punya kepentingan akhirat tu. Dan menolong segala anggotanya dengan ibadat. Maknanya apabila dia hati yang mendapat taufik hidayah Allah SWT dengan ilmu, maka mempermudahkan baginya untuk melakukan ibadat kepada Allah SWT. Ibadat kepada Allah SWT. Macam tuan-tuan lah. Walaupun hujan pagi ini, mengambil kesempatan. Allah SWT beri hidayah, Allah SWT beri taufik nak hadir ke rumah Allah walaupun dalam keadaan sejuk, dalam keadaan kita kata hujan lecak, rasa rimas, mungkin kena hujan, kena air hujan kan, terasa rimas dan sebagainya, tapi itu tidak menjadi penghalang. Kenapa? Apa? Allah SWT memberi kepada kita cahaya, Allah SWT memberi kepada kita hidayah, taufik dan hidayah. Dengan ilmu yang ada, maka tuan-tuan permudahkan hadir. Pagi-pagi ni pula baca dengan surah As-Sajadah. Panjang surah Sajadah tu. Walaupun kita kata ini dah biasa, tetapi susah juga nak ingat. Kadang-kadang nak ingat satu hal. Yang kedua, lama pula imam ni baca. Dah lah baru bangun, berdiri pun tak tegak nak tuhuyuh hayang lah. Tapi itu tidak menjadi masalah. Kerana apa? Kerana mempunyai ilmu dan memberi hidayah. Allah SWT beri hidayah pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata wasani minal amri annahu yukthiru qimata amalika wa yu'azzimu qadaruhu wa yu'allimu qadrahu wa syarafahu falaqad qala sallallahu alaihi wasallam rak'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah jalla jalaluhu min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Fa idza kanat al ibadatu tashrufu wa takthuru bidzalika fa haqqa liman talaba al ibadah an yazhada fid dunya wa yatajarrada anha. Apa dia nak kata? Dan yang kedua, dia kata, tengok. Tengok tu, yang ke belakang tu. Maka dia kata pula sini. Apa dia kata? Apabila maka apabila adalah ibadat itu memuliakan. Kita tengok dia. Tu dah ada terjemahan ni. Yang lain je lah.
Baik, arti dan keduanya daripada perkara yang wajib zahid tadi. Yang kedua, perkara yang wajib zahid tadi, dalam dunia bahawasanya zahid itu membanyakkan harga amal. Banyakkan harga amal. Engkau dan membesar ia akan kudrat. Qadarnya dan memuliakan, maka sungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atan min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabba ilayya ila Allah jalla jalaluhu min ibadatil muta'abbidin na ila akhirud dahri abadan sarmadah. Dia kata yang kedua daripada yang wajib zahid itu di dunia ni, dia kata biar kita jadikan, pentingkan akhirat itu lebih berharga, lebih bernilai. Dengan membesarkan Allah Subhanahu taala. Dengan membesarkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu taala perintah. Maknanya kita tidak anggap bahawa benda itu remeh, biasa-biasa, tidak. Tapi kita menganggap benda itu penting dalam kehidupan kita, bernilai. Nilai ini bukannya kita nilai dari sudut harga barang tersebut. Kalau kita tengok, kalau barang kita boleh nilai dengan harga, ni tidak ternilai mahalnya. Tidak boleh nak dibayar dengan wang ringgit. Ada orang boleh bayar dengan wang ringgit, benda ni tak boleh. Macam masa juga. Masa ni orang boleh bayar tak? Tak boleh bayar. Al-asru khas-sayf. Masa ini seperti pedang. Kalau kita tak pandai jaga, maka dia akan yaqta'u, dia akan potong kita. Dia tinggal kita, dia tak tunggu kita. Ada orang nak kata, boleh tak bagi saya muda balik nak jadi muda balik, saya bayar 4 juta. Contohnya. Orang tak mustahil boleh bayar. Sebab itu seorang penyair Arab, dia kata macam mana? Dia kata, laita syabab ya'udul yawm. Laita syabab ya'udul yawm. Adakah aku ni boleh balik kepada zaman muda balik? Boleh tak? Laita syabab ya'udul yawm. Tak boleh. Kita nak muda balik yang dah tinggalkan kita, tak ada. Ni masa. Dulu kuat, dan keadaan kuat datang. Umur saya dalam lingkungan 26, 25, kuat. Lari kuat, makan kuat, semua makan kuat. Hari ni berlari tak kuat, ngangkat barang pun tak kuat, ngangkat meja-meja ni kuat. Jadi tak kuat dah. Dah mula tak kuat. Banyak benda-benda yang dah kurang. Sebab apa? Masa kita. Maka umur kita dah tua. Tinggalkan masa-masa yang lalu. Boleh bayar tak benda tu? Tak boleh bayar, nak bagi tahu. Bahawa kita tidak boleh nak dinilai. Cuma tidak, sebab itu lebih baik tidak ternilai. Begitu juga dengan kita memperbanyakkan harga amal engkau dalam memuliakan ibadat kepada Allah SWT. Boleh orang bayar? Tak boleh benda tu. Sebab benda tu ya datang daripada Allah SWT. Selain pada usaha kita. Allah SWT bukakan duit usaha. Walaupun ada kadang kita tak diberi, tidak ada kudrat, qadar, kita boleh juga buat. Kata Allah nak bangun, nak pergi masjid berjemaah, tapi tidak ada kekuatan, tak boleh. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila makan, bismillah wa ala barakatillah. Bismillah wa ala barakatillah wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Supaya kita makan hasil daripada makanan kita itu memberi kekuatan untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Itu adalah amalan yang perlu kita baca ketika mana nak makan. Ini kadang-kadang ialah makan ni benda dah lapar tak sempat ni, bismillah pun payah. Nak bismillah pun rasa tak sempat. Bismillah pun dah latih. Dah je bismillah dah latih. Sebenarnya itu amalan yang perlu kita lekatkan, letak dalam diri kita supaya benda tu jadi biasa. Benda nak biasa ni susah, dia kena buat dulu. Macam solat. Solat ni kalau tak sampai 40 waktu, kita biasa tak berjemaah ke masjid tak. Sebab itu kita apabila pergi Mekah, kita lebih 40 kali kita berjemaah. Sebab itu kita lekat.
Lekat. Balik Malaysia kita ni lekat. Ada yang tak lekat. Ada yang jenis tak lekat. Dia kata kenapa tak pergi masjid ni? Oh dia kata nanti aku pergi Mekah aku berjemaah. Balik balik dia kata tak boleh pergi sebab tak pahalanya tak sama dengan Makkahul Mukarramah. Memanglah tak sama. Tetapi beribadat berjemaah itu adalah satu perkara yang mendapat kebaikan banyak. Kelebihannya bukannya sahaja kita dapat pahala di sisi Allah, bahkan adanya silatul abd wal bil abd, ada hubungan antara manusia dengan manusia. Silatul rahmi dia panggil. Kemudian memberi as-sa'adah fi qalbi, memberi kebahagiaan dalam jiwa kita. Memberi kebahagiaan. Apabila kita solat berjamaah ni, kita akan rasa bahagia. Serabut sekali mana pun permasalahan yang ada pada diri kita, dia akan jadi tenang. Dia akan jadi tenang. Tengok pula masjid, datang surau, Allahumma ufili zunubi waftahli abwaab rahmatik. Masuk kaki kanan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ni. Aku hari-hari pergi masjid, tak ada dosa. Kita tahu dosa kita. Boleh pergi cek di ATM. Boleh pergi cek dosa aku banyak mana. Tak tahu. Kita tak tahu banyak mana dosa kita. Sebab itu kita sentiasa Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunkan dosaku. Salah sikit, astaghfirullah. Kita istighfar. Kadang-kadang kita marah, kita istighfar. Sebab kemarahan kita itu boleh membakar. Dengan istighfar itu boleh menghancurkan dosa kita. Menghapuskan dosa kita. Allahumma ghfirli. Ya Allah, kau ampunkanlah dosaku. Zunubi. Zunubi itu maksud dosaku. Allahumma ghfirli, kau ampunkan zunubi, dosaku. Waftahli, dan kau bukakan bagi aku abwab, pintu-pintu. Kalau babun, pintu, satu. Abwab jamak, lebih daripada satu. Abwab jamak, banyak pintu. Rahmatik, pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu kasih sayang Allah SWT. Allah akan buka. Bukannya ketenangan saja. Mungkin banyak lagi perkara-perkara yang Allah SWT akan buka. Itu kelebihannya. Kalau kita kata Muslim pandemik Covid, kita tak boleh pergi ke masjid, maka kita berjemaah juga dekat rumah. Berjemaah juga bersama-sama anak, bersama-sama isteri kita. Dan kita kena doa bersama juga. Doa sama juga. Kita solat, kita berdoa kepada Allah SWT. Seperti mana juga kita dapat pahala juga. Serupa. Orang kata, Ustaz, surau dapat berapa? Kurang. Surau ni markah dia sikit, dia kata. Masjid lebih lagi. Itu dari sudut khilaf. Itulah benda tu. Tapi yang penting ibadat ni Nabi sebut, siapa yang semayang secara berjemaah, aku akan gandakan dia 70 wa 20 darajatan. Aku akan beri 27 kedudukan darajat dia. Maknanya pahala. Tapi kalau orang semayang secara mufarrid seorang. Satu atau tak langsung tak ada. Satu atau langsung tak ada. Sebab apa? Kita diganggu, kita oleh nafsu syahwat, kita ganggu oleh syaitan. Ini gangguan kita lah. Diganggu oleh makhluk. Makhluk-makhluk yang lain, termasuk makhluk yang berkaitan dengan dunia ni. Maka di situ kita mungkin tak dapat. Maka sebab tu nilainya kita apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kebaikan. Sebab itu kita diminta supaya berdoa, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, Allahumma la tuzigh. Jangan kamu ya Allah kau bolak-balik hati kami yang telah mana kau beri kepada kami hidayah. Hidayah dah jadi cantik. Jangan kau balik. Nanti kan satu masa jadi tak minat nak sembahyang berjemaah, tak minat nak sembahyang awal waktu, tak minat nak zikir. Dia nak zikir jadi malas, tak nak. Allah dah tarik, Allah dah balik. Apabila Allah dah balik, dah pusing dah hati kita, tak ada apa. Walaupun rumah sejengkal pun tidak ada taufik nak pergi ke masjid. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah balik. Jangan pula Allah Subhanahu Wa Taala khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup zif
menterikan dia punya hati kita. Allah. Bukan itu saja, wa ala sam'ihim wa absarihim. Bukan sekadar pendengaran kita, bahkan absarihim, penglihatan kita. Allah tutup. Cerah mata aku tak ada pun. Nampak? Nampak? Walaupun cerah pun kita dapat. Sebab itu diistilahkan hidayah kita tak dapat. Itu tu. Maka Nabi SAW telah bersabda Nabi SAW, raq'atan min rajulin. Dia kata 2 rakaat daripada seorang lelaki yang alim. Alim ni orang yang tahu. Itu makna alim. Alim ni orang yang tahu. Itu makna alimun. Orang yang tahu. Tahu ni makna berilmu lah. Berilmu, tuan-tuan tahu. Lagi zahid. Bahkan bukan saja dia berilmu, bahkan dia ni utamakan akhirat lebih pada dunia. Zahid artinya itu terlebih baik dan terlebih kasih pada Allah Jalla Jalaluh daripada ibadat. Orang yang beribadat hingga akhir zaman yang panjang selama ini. Orang ibadat, kuat beribadat, tapi dia tidak ada ilmu, tidak ada keikhlasan, dia hanya buat je. Tapi yang ni dia punya ilmu ada, dia kena keikhlasan, dia buat 2 rakaat je. Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan luar biasa. Ini. Sebab itu kita dalam melakukan ibadat kita mesti ada ilmu. Jangan sekadar buat je. Apabila sekadar buat saja, maka kita tidak tahu setiap perbuatan yang kita buat. Kenapa kita buat begini? Kenapa saya kata begitu? Kadang-kadang kita belajar ilmu, kata cendekiawan Arab. Dia kata al-ilmu kasyajar bila samar. Al-ilmu kasyajari bila samari. Ilmu ini seperti pokok yang rendah. Ada ilmu kadang-kadang, tapi tak amal. Bila samarin dan tidak memberi hasil kepada diri, tak ada apa kepada dia. Tak ada hasil. Ada ilmu banyak, kitab banyak, buku banyak apa, tapi dia tidak berkesan dengan ilmu yang dia ada tu. Ini bahaya juga. Ada ilmu tapi tak amal, tu pun payah juga. Tapi kalau kita ada ilmu, kita amalkan. Ada ilmu sikit je. Ada ilmu sikit, ustaz cerita begini ke masjid, kita membalik amalkan. Balik kita amalkan. Sikit je. Tapi kita amalkan selalu. Ni banyak ilmu tapi nak amal payah. Pun payah juga. Tetapi di sini, maksud di sini orang yang tahu dan dia melakukan ibadat kepada Allah SWT. Dia tahu, dia berilmu tapi melakukan ibadat 2 rakaat aja. Lebih baik daripada orang yang biasa-biasa melakukan amalan yang terlalu banyak sepanjang tahun. Maknanya bandingannya begitu. Maka apabila dia kata adalah ibadat itu memulia ia dan banyak dengan sebab zahid. Dengan sebab zahid itu maka sabitlah dan wajiblah bagi orang yang menuntut hak ibadat itu bahawa ia zahid akan dunia dan bersunyi ia daripadanya. Apabila ibadat itu dia muliakan. Dia muliakan ibadat itu. Ibadat ada 2 kan? Ibadat ni 2. Pertama ibadat umum, yang kedua ibadat khusus. Ibadat umum ni kalau kita buat kerana Allah pun pahala juga. Seperti mana kita pergi beli sarapan, kita makan, kita minum, kita mandi, maka itu ibadat umum. Selain daripada kita bermuamalah dengan manusia. Ibadat khusus, apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti solat, seperti berpuasa, seperti berzakat, seperti menunaikan haji. Itu dia panggil ibadat khusus. Apabila dia ni memuliakan, maka dia buat ibadat itu. Apabila dia buat ibadat, maka dia letakkan bahawa akhirat itu lebih utama pada diri. Walaupun dia ni kaya, dia ni banyak duit. Ada satu masa tu saya Nabi apa? Dia ni seorang Nabi Subhanallah. Tak ingat dia punya tu nama tu. Apabila orang datang rumah dia nak belajar ilmu, bagi salam, maka dia berkata masuklah. Apabila
orang kaya dia punya, kalau kita kak macam banglo lah rumah dia, lebih pada tu je. Ada je punya guard dan sebagainya. Maka masuklah dia kata. Maka apa dia adab orang apabila tetamu datang, dia panggil dhaif. Maka kita kena akramud dhaif, memuliakan tetamu tu. Ini Islam ajar kepada kita, akramud dhaif, memuliakan tetamu. Takkan orang datang kecuali musim Covid ni orang tak digalakkan datang kecuali dalam benda-benda yang agak penting. Bukan orang tak suka orang datang, bermakna takut berlakunya penularan wabak Covid. Berhati-hati. Saya pun hari-hari pergi sekolah, duk tengok 400, 500, 600 pergi suntik dos yang kedua sekolah saya. Hari ni sekolah Datuk 600 lebih tak silap saya. Tapi saya ni suka bahagian tengok, ambil gambar mana yang kurang perjalanan, kita beritahu je. Tu duduklah dekat kantin tak campur dengan orang lah, tengok okey berjalan beres. Hari tu hari-hari pergi, hari ni pun nak pergi sampailah 31 Oktober. Kita tengok je. Esok pula didatangi oleh Menteri Pendidikan. Lepas dia pergi ke satu bangunan, dia akan pergi ke sekolah saya. Beri pula tugas tukuk baca doa. Allah, saya kata baca doa pula dah. Tak apalah, 3 slot dia ada. Ustaz kena baca doa 3 slot. Pertama dengan pra, yang kedua dengan guru menengah, yang ketiga dengan PIBG. Saya kata ketukar-tukar lah. Baru kemudian dia pergi melawat tempat sekian. Nampak? Ada tugas. Nampak? Tak apa. Maknanya hari-hari ni kita kalau ikutkan tak nak duduk keluar bersama dengan orang musim-musim ni. Tapi nak tak nak kita jaga penjarakan kita lah. Tetapi kita jaga juga selain daripada itu, kita kena minta doa kepada Allah. Ini doa ni paling besar ni. Kena jaga selalu. Turun daripada rumah 3 kali bismillahirrahmanirrahim. Nak amalkan. Maka ini adalah gesaan daripada hadis yang kuat. Hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'a. Salasata marrat. Dia kata bila baca? Iaitu selepas subuh. Amalkan. Lepas subuh amalkan. Dan kita mula-mula nak keluar dengan kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lain pada doa-doa lain, Allahumma inni a'udzu bika min fitnatid dunya wa fitnatil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita jaga pakai penjarakan, sanitizer dan apa semua, pergilah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak tahan, tak nak. Tidak ada usaha langsung, tak tahan. Letak bawah ni je. Tu pun risau baik tak payah pakai. Dah. Kita rimah duk gini pun, ceramah pun pakai ni. Rimah juga. Tapi nak tak nak pun, kita kena. Baik. Maka apabila begitu, wajiblah bagi orang yang menuntut hak ibadat itu bahawa ia zahid akan dunia. Makna zahid ni tidak diutamakan dunia dan bersunyi-sunyi daripada iman. Jangan kamu terlalu sangat dunia. Walaupun dunia itu penting, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, tapi jangan kita lebih-lebih sehingga kita meninggalkan perintah Allah SWT. Jangan kita lebih-lebih dan kita tinggal terus. Tak boleh juga. Kita sambung lagi. Fa in qulta fama ma'na zuhdi fi dunya wa ma haqiqatu dzalik. Fa'lam anna zuhda 'inda ulama'ina rahimahumullah zuhdani. Zuhdun maqdur lil 'abdi wa zuhdun ghairu maqdurin. Dia kata apa dia? Dia kata maka jika engkau jika kata engkau, maksudnya begitu. Apakah makna zahid ni? Orang tanya apa makna zahid? Kata zahid ni. Pada dunia dan hakikat demikian itu, maka ketahuilah bahawa zahid itu di sisi ulama kami. Baca kata sebut ulama ina, iaitu ahli sufi, ahli tasawuf rahimahullah taala, dia kata ada 2. Zahid ni. Satu zahid yang makdur, iaitu yang berkuasa, yang berkemampuan. Dan satu lagi yang makdur bagi hambanya,
Dan yang kedua, zahid yang tidak makdur, yakni tidak kuasa bagi hambanya. Satu yang berupaya, yang berkemampuan, satu lagi tidak. Satu lagi tidak. Tidak. Maka kita kategori mana tu? Adakah kategori yang makdur ataupun ghairi makdur? Dan zahid yang kuasa bagi hamba itu terbahagi pula kepada 3, dia kata. Falladhi huwa maqdurun salasatu asya'. Maka yang 3, yang 2 tadi, maka dia kata pula di sini bahawa ada 3 pula yang zahid yang kuasa ni ada 3. Yang makdur ni ada 3, dia kata. Bahagian pula dia pecah. Apa dia? Tarku talabil maqudi minad dunya wa tafriqu al-majmu' minha wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Yang pertama dia kata meninggalkan menuntut mencari dunia yang maqud. Maqud ni yakni dunia yang luput, bukan ia dimiliki. Maknanya dia kata meninggalkan menuntut yakni mencari dunia. Baik. Kalau kita kata tak perlulah cari duit, tak perlulah kita bekerja, duduk je di rumah tunggu dia punya apa main ni, harta tu turun daripada langit. Tak ada. Tak boleh. Kita kena kerja, tetapi maksud di sini bekerja mengikut kehidupan yang keperluan kita. Ini yang payah. Ada orang bersungguh-sungguh bekerja sehingga dia meninggalkan perintah Allah SWT. Tinggal perintah Allah SWT. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bekerja. Tinggal perintah Allah SWT. Zuhur langgar, asar langgar, maghrib langgar, isyak langgar. Kalau dia kerja siang, langgar semua. Perintah Allah dia tak peduli. Lambat kadang-kadang. Yang solat pula, lambat-lambat kan. Patutnya masuk waktu, ada pekerja, tidak sembahyang. Bagi-bagilah. Kalau dah penting kat dunia, memang habis kita. Ini orang panggil ghairul maqdur. Jadi yang maqdur dia utamakan dunia. Yang mana yang kita duk cari itu, adakah dia menjadi kekal abadi kepada kita? Harta-harta yang kita ada ni kekal tak? Tak kekal. Dia orang panggil itu yang disebut sebagai maqud. Dia hanya di dunia, keperluan dunia saja. Tetapi kita jangan utamakan sehingga meninggalkan perintah Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua pula dia kata, apa dia? Membahagikan perhimpunan dunia yang ada di sisinya. Maknanya bagi-bagikan. Perhimpunan dunia tu jangan duduk lebih-lebih sangat. Jangan duduk lebih-lebih sehingga duduk bergaul, tinggalkan perintah. Dia kadang-kadang kita perlu berhalwat. Berhalwat ni makna halwah. Berhalwah bukannya khalwat. Dia halwah dia panggil. Kita berada perseorangan dan dengan Allah SWT. Jangan dengan manusia je duduk sekeria je 24 jam. Berhentinya tidur. Kita perlu juga berada dengan Allah SWT dan kita muhasabah diri dan kita mencari apa kesilapan yang kita lakukan hari ini. Duduk, ada tak kita duduk dan kita mencari kesilapan apa yang kita buat hari ini? Hasabu qabla an tuhasib, Sayyidina Umar Al-Khattab kata. Bukan hadis Jangan salah ustaz kata ini hadis. Tidak, ini bukan hadis. Ini kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita kena jaga hadis dengan bukan hadis. Kena dengar hadis kita kena pastikan betul hadis itu dan bukannya kata-kata. Yang kau ni hadis dah. Hasabu kata Sayyidina Umar, hisablah diri kamu qabla an tuhasib, sebelum kamu dihisab. Maknanya cek dulu kita. Hari ni aku banyak mana dosa. Orang tu, orang ni ke, dengan rumah aku, isteri aku, anak aku, kita cek balik dan kita memohon keampunan kepada Allah SWT. Itu dia. Bukan nanti nak mati baru ingat dosa-dosa. Dah. Hari-hari kita kena cek. Kita kena cek diri kita sendiri. Tak perlu suruh orang cek. Kita cek diri kita. Jangan duduk lebih dunia semata-mata. Sampai tak sempat kita nak dengan Allah SWT. Yang ketiga, baca yang kedua tadi.
Kemudian yang ketiga dia kata wa amma zuhdil ladzi huwa tadi dah masuk wa tafriqul minha wa tarku idrara wa ikhtiyara. Dah. Yang ketiga apa dia? Dia kata meninggalkan kehendak kepada dunia dalam hatinya dan tidak mengikhtiarkannya. Meninggalkan kehendak kepada dunia. Kita tinggalkan kehendak dunia. Ni dunia kita nak semua, nak tu, nak ni, nak semua nak. Nah. Sebab kita ada nafsu. Kita ada nafsu syahwat, itu kehendak. Kita ada nafsu syahwat, nak tu, nak ni. Semua nak. Kalau pergi kat kedai tu semua kita nak. Itu nafsu bagi. Tapi nafsu kita ni kita kena kontrol dia. Kita kena kontrol mana yang paling utama, mana yang tak perlu dah. Meninggalkan kehendak dunia ni. Kadang-kadang kita nak semua. Dalam hati kita ni. Dan tidak mengikhtiarkannya. Mana? Baik, itu dia 3. Itu dah panggil yang tidak kuasa bagi hamba. Dan ada zahid yang kuasa bagi hamba itu ada 3. Baik, habis. Kita sambung lagi. Adapun zahid yang tidak makdur. Baca tak tadi? Belum lagi. Kita tengok balik. Kita tengok balik. Wa amma az-zuhdul ladzi huwa ghairu maqdur lil 'abdi fahuwa maqdur lil 'abdi fahuwa apa dia? Burudatu syai'in ala qalbi zahidin. Dia kata. Apa dia? Selain daripada itu tu, apa dia? Tadi dah sebut dah. Adapun zahid yang tidak makdur bagi hamba itu merupakan suatu sejuk benda pada hati. Maknanya dia ni tak semangat untuk meninggalkan dunia. Itu maknanya sejuk. Ini bahasa orang pondok, istilah sejuk. Sengoti. Apa lagi? Pernah dengar tak dalam kitab lama sengoti? Cikgu tahu sengoti? Tahu cikgu. Sengoti ni sungguh-sungguh. Ini bahasa kitab lama. Kemih tahu kemih? Kemih. Siapa tahu kemih? Kemih tahu kemih? Tak pernah dengar perkataan kemih. Kemih ni kencing. Ini bahasa lama. Kalau budak-budak ni tak kenal dia, kalau tak belajar kitab kuning dia tak tahu boleh. Dia kena belajar kitab kuning, insya-Allah dia boleh. Kemih, sengoti, sejuk, ni bahasa-bahasa. Waduh. Dia dah pusing, dah hayat dia pusing begitu. Inilah bahasa-bahasa. Ada lagi banyak lagi. Kalimah-kalimah, sejuk. Maknanya sejuk pada hatinya, maknanya aku mana boleh tinggal ni, geng-geng aku ni sama sementara. Waktu semaya, waktu apa langgar, waktu kuliah langgar, tak ada peduli ya. Kalau dulu payahnya nak pergi masjid dengan kuliah. Sekarang tak ada tak? Sekarang dah jumpa adegan ni, lupa dah kuliah-kuliahan. Lupa dah. Lupa dah. Tak ada dah masa aku. Tembak dulu lama ni. Kata ada masjid ni maghrib isyak je. Itu pun tak sampai 1 jam. Tembak. Lama tu tak jumpa ni. Contohnya begitu. Pada hari-hari dah jumpa. Ini. Begitu juga kita solat, zikir apa sebagainya. Nak zikir ni. Duduk baca naria selawat kamilah lah. Orang tua kata, orang setengah orang kata naria, ada kata kamilah. Bacalah selalu. Sekarang pula jadi bentuk nasyid pula. Allahumma salli salatana kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumila. Tak apa lah. Ada setengah imam-imam tu dah segan. Dia baca Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Setengah-setengah. Macam kawan saya tu, Ustaz
Ustaz Ilhan tu dia di Masjid Singabung dia tak baca gitu, dia baca biasa je. Tak ada masalah, boleh amalkan. Mesti nak salam tak boleh, maka begitu baca. Boleh amalkan selalu, sebutkan selalu. Tuan-tuan tahu dalam kitab yang saya dapat daripada ulama Thailand. Ulama Thailand dia buat karang satu kitab. Masa saya di Kelantan dulu, mak saya dia teluk pergi sana dan dia dekat sempadan, dia belajar. Dia punya pondok dia bukan berdepan. Sebab apa? Thailand maklumlah tuan-tuan kalau orang ekstrim agama ni tak lama hidup. Biasa yang begitulah. Tapi kita, benda-benda macam ni jangan rakam ni bahaya ni. Tapi biasa ekstrim. Kalau boleh ya rakam ni jangan duk sebar sangatlah. Nanti pening pula saya menjawab. Begitu. Maka dia ni buat satu kitab. Saya bawa balik saya baca. Dia kata siapa amalkan selawat nariah 4444. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hajat. Itu kadang-kadang saya cari juga hadis tu. Betul tak? Cari tengok sahih tidak? Tengok. Yalah. Kita nak muka kita yang tahu ni sikit sebanyak kita nak kaji juga benda tu sahih ke tidak, apa macam mana. Kena berhati-hati juga tuan-tuan Baik. Maka amalkanlah. Amalkanlah. Sikit masa lagi. 3 minit lagi. Bagi orang yang zahid daripada dunia, maknanya susah hati dia, sejuk, payah nak tinggalkan. Kemudian zahid yang makdur bagi hamba itu mendahului bagi zahid yang tidak makdur. Maknanya orang yang berkuasa itu dia lebih utama lagi lah. Dia lebih utamakan lagi lah. Maka apabila mendatangkan dengannya zahid yang makdur baginya oleh hamba bahawa tidak menuntut bagi barang tidak ada di sini pada dunia. Maknanya bagi orang makdur ni dia tidak rasa utama sangat berkaitan dunia ni. Dia tidak lebih-lebih masuk sini. Dia hanya sekadar qanaah apa yang ada. Saya pun tak boleh tahap macam tu. Tuan, tak boleh. Tapi orang nak sampai tahap macam ni Allahu Akbar. Dia apa yang ada itulah dia. Dia qanaah. Dia tidak berungut. Kita kalau rumah kita api tak ada, air tak ada, kita rasa gelisah tau. Dia tak ada masalah. Macam ni. Dia terima dulu apa yang ada. Bukan maknanya tolak, tidak. Bukan maknanya tak apa, tak ada api, tak ada air, tak ada. Kalau kawan saya tu, rumah dia tu televisyen tak ada. Saya kata rumah kau ada televisyen tak ada. Habis anak kau tak ada. Tengok dinding je. Tapi anak dia bagus, jadi semua orang. Baik bijak belakang. Tak ada aktiviti lain. Kita astro, dah masuk astro, kita langgang macam-macam jenis Duduk khusyuk situ. Pertama belum khusyuk. Sekarang budak dia langgang apa? Internet. Dia langgang internet, dia tengok handset. Yang tengok handset tak peduli bapak dia, mak dia tak peduli dah. Saya tak kata orang lain sama anak saya pun. Sampai kita sendiri pun naik pening. Macam mana nak bentuk ni? Kerana budaya dunia hari ni begitu. Sampai begitu. Kita nak bentuk umpaya malam-malam main gadget sampai pukul 3 pagi sampai subuh pun nak bangun payah anak-anak kita. Kita dah tak suka dah tu. Sebab tu kita awal bangun. Bukan tak suka tengok juga, tapi tak melebihi seperti dia. Dia pukul 3 pagi duk main gadget. Lepas tu pagi ada PDPR, dia bukanya tinggalnya. Cikgu panggil sakit kok. Nak macam mana? Nak begitu. Allahu Akbar. Inilah dia. Jadi orang yang makdur ini orang yang tidak menjadi lebih utama dunia ni. Tak ada. Dan dapat ia membahagikan barang yang ada sinya daripada harta benda. Kalau dia ada harta benda dia bagi orang. Dia kongsi-kongsi. Dia tak makan untuk diri dia, dia tak penting untuk diri dia kongsi-kongsi. Seperti mana sahabat Rasulullah dulu, bagaimana Rasulullah terang nilai-nilai murni, nilai-nilai yang baik kepada sahabat dia yang tinggal dekat Madinah. Dia panggil Al-Ansar. Ada apa dia ni sekali-sekala dia berjumpa dengan Rasulullah, ajak bai'atul ula, bai'atul sani, temu dengan Rasulullah. Tapi mereka ni dah diterap nilai-nilai itu, maka apabila datangnya muhajirin, maka mereka membahagikan harta. Ambillah aswaq, kedai-kedai yang kau nak.
Akuz, ambil. Bagi ke nak mana? Hatta termasuklah isterinya, setengah riwayat kata. Isteri yang ramai kan, lebih daripada satu. Ambil pula yang kata ambil yang paling cantik sekali. Kalau kita agak-agak beri yang paling cantik ke beri yang paling tua? Kalau saya beri yang tua, tak bagi yang muda. Kau macam mana? Sebab kita ni tidak begitu hebat sangat kita. Tu yang kadang-kadang kita lihat, kita duduk tengok, duduk renung. Kita mengaji agama. Kadang-kadang tak sepertinya orang agama. Kita hafiz Quran, kadang-kadang tak seperti hafiz Quran. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni orang agama mengaji agama. Ya kena. Nampak? Sebab kita tidak lari daripada gangguan syaitan, tak lari daripada kepentingan dunia, tak lari daripada nafsu ni. Nafsu syahwat itu kadang-kadang duk main fikir dak. Tapi kita ni sentiasa Allah Subhanahu taala suruh kita cepat-cepat apabila kita melakukan kesilapan. Fastabiqul khairat. Jangan kita duk lambat-lambat dak. Terus kita berdoa. Cepat-cepat kita bersegera dalam melakukan kebaikan. Jangan kita lambat-lambat. Maka akhir sekali tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, dan dapat membahagikan dunia tadi dan meninggalkan dengan hati akan kehendaknya dan pilihannya kerana Allah. Jadi dia buat satu benda itu kerana Allah SWT, bukan kerana suka-suka. Walaupun hati dia tu tak setuju, tetapi dia buat ni kerana Allah. Hati dia tak, mana nak bagi-bagi duit orang kerja penat-penat tiba nak bagi ke orang. Aku-akulah. Kau nak sendiri-sendirilah. Siapa suruh balas? Tidak. Tapi dia kerana dia tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletak dalam diri dia bahawasanya hak yang ada pada kita membahagi-bahagi dan memberi kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil ila akhir. Perumpamaan kita menginfakkan harta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala gitu, maka dia tak kira. Macam kita hari Jumaat dalam gedak tung kita masuk. Tengok mana yang paling sikit sekali duit aku. Yang paling sikit mana nak beri yang kelabu? Tak boleh, kelabu ni mahal banyak ni. Tapi kalau berjalan, kalau lebih-lebih kita tak apa. 300 hotel 600 1,500. Kawan saya tu dia cerita masa hari di rentas negeri tu, dia berjalan sampai ke Port Dickson. Hotel sampai satu malam tu 1,500. Penuh habis dia. Apabila habis, dia pun balik ke Muar, makan kat Muar juga. Dia sanggup nak habis. Penuh habis dia tu. Nak beritahu begitu. Jadi kita kadang-kadang infak ni kita berkira. Allah kira tak? Nak bagi-bagi ni. Islam suka minta-minta tu. Ini orang ada persepsi. Islam ni dia tak minta. Cuma dia mengajar kita supaya kita ada konsep bantu-membantu. Bukan dia meminta. Islam ni jangan salah persepsi. Islam ni tak suruh kita meminta-minta. Orang salah persepsi. Islam tak ada kerja lain. Minta sedekah, tak sedekah. Kau betulkan persepsi. Islam tidak suruh itu. Islam tak. Kan Nabi sebut. La yarisal ma'ila muslimin. Tidak boleh mewarisi orang harta. Harta orang Islam. Kita orang Islam. Jadi orang Islam walaupun dia orang lain, kita bagi. Nampak? Kita bagi. Mengikut kemampuan kita. Kalau kita banyak duit dekat bank berpuluh ribu, apa salahnya hari Jumaat bagilah 200 tu. Tak hilang dah beratus ribu dalam bank tu. Bahkan Allah akan tambah lagi. Berilah lebih. Kalau dah dalam bank dia RM10, belilah RM1. Atau bila tak apa dah. Padan dengan dia, tak ada duit dah. Apabila kita banyak-banyak, lebih kan? Tak jangan cerita kat orang pula, aku nak beri banyak. Aku beli upaya banyak sekali. Tak payahlah. Sebab kita di sana kita nak dapat di sana. Di sana ni yang kita nak berada di dalam tempat yang elok, lebih daripada dunia. Dan kita belum lagi pasti. Sebab Allah yang menilai segala-galanya. Walaupun kita ibadat, kita berdoa, kita minta kepada Allah, Allah kata aku tak bagi. Itu hak dia. Tapi kita berangan-angan untuk ke arah itu. Minta berangan-angan. At-tamanni. Kita kena ada at-tamanni dengan Allah SWT. Supaya kita berada dalam syurga Firdaus, syurga Jannatun Na'im, duduk di kalangan para syuhada, duduk di kalangan al-anbiya. Kita minta doa kepada Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada. Allah mandina siratal mustaqim. Ya Allah, kau tunjuk jalan yang lurus. Jalan mana? Jalan kebaikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang mana jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, di kalangan para anbiya. Was-siddiqin, para siddiqin, syuhada, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Apa? Maknanya kita minta kepada Allah. Allah berkata duk minta ni, maka duk selalu maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Apabila dia berjanji dah, Allah tidak akan menyalahi janji. Kecuali kita buat suatu benda itu ada halangan-halangan yang menyebabkan benda itu terhilang, terhapus dan sebagainya. Saya rasa cukuplah saya kata, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik, yang tak baik itu tak usah masuk dalam kepala. Ambil yang baik-baiknya. Yang duduk kata-kata orang tu tak tepi. Yang saya terkeluar, tuan-tuan jangan ambil. Yang tak elok, tak tepi. Tinggalkan. Jangan tinggal dalam masjid, kat luar sana. Masjid ni tempat yang baik, keluar sana. Maksudnya begitu. Kosongkan minda, ambil yang baik-baik aja. Dan sampai ke anak-anak kat rumah yang tak bersama dengan kita, apa yang mak dapat hari ni, ayah dapat hari ni, biar dia dapat apa yang ayah datang dalam keadaan hujan. Jangan kita duduk seorang, anak tak tahu. Kita sampaikan, kongsikan. Barulah kita akan jadi panjang dia punya ilmu kita. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absarina wa diyaiha wa qutil arwah wa ala alihi wa barika wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan wasi'a wa 'amalan salihan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma أن تحيينا على الإسلام وتميتنا على الإيمان وترقينا بينهما في مراتب الإحسان والإيقان والعرفان يا كريم يا منان. اللهم اجعلنا، اللهم احفظنا من كل فتنة مضلة واشفنا من كل سقم وعلة واغفر لنا كل معصية وزلة وثبتنا على الحق والملة واجعل لنا مذكرا ومعينا من عبادك الأدلة. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون ولا ضال ولا مضل بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم أعمارنا بالحسنى في خير وعافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إلا ومنكم تقبل يا كريم.